Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV, dan Ruang Bicara pastinya akan terus menekankan tentang isu-isu yang berkaitan merealisasi Belanjawan 2025. Baiklah, topik yang cukup relevan sebenarnya telah pun kita pilih di Ruang Bicara hari ini untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita hari ini di Ruang Bicara ialah TVET, jawapan kepada keperluan industri. Dan izinkan saya memperkenalkan dulu dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Faizal Tokeran yang merupakan Ketua Sekretariat di Majlis TVET Negara. Jadi Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Datuk. Baru saja kita bersama sebenarnya kan. Terima kasih juga atas ruang untuk sisi pada kali ini. Itulah, kami juga mengucapkan terima kasih atas kesudian Doktor bersama dengan kami semula di program Ruang Bicara ini. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang pertama kali sebenarnya bersama dengan kita, came all the way from Temerloh sebenarnya. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Encik Azian Husin yang merupakan pengarah IKTBN Temerloh ataupun Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara. Jadi Tuan Azian, apa khabar? Khabar baik, Datuk. Jalan jam tak tadi daripada Temerloh ke KL? Alhamdulillah. Clear ya? Jalan elok, tenang. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Baiklah, kepada anda yang mungkin berkesempatan bersama kami ketika ini di program Ruang Bicara ini, kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi jangan lupa gunakanlah talian yang telah pun kami sediakan kepada anda, iaitu di 0326979768. Baiklah, saya ingin mulakan sembang-sembang ini bersama dengan Dr. Muhammad Faizal Tokeran selaku Ketua Sekretariat di Majlis TVET Negara. Dan kita tahu apabila kerajaan mengambil keputusan untuk mewujudkan Majlis TVET Negara, itu menunjukkan tentang kesungguhan, keseriusan kerajaan Malaysia Madani sekarang ini dalam usaha untuk menggalakkan anak-anak muda supaya terlibat dalam pendidikan yang bersifat TVET ini. Tapi sebelum kita pergi kepada perbincangan ini, saya nak tahulah selepas Majlis TVET Negara ini diwujudkan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Setakat ini apakah program dan juga kemajuan yang telah pun dicatatkan oleh Majlis TVET Negara setakat ini, Doktor? Terima kasih, Datuk. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Majlis TVET Negara yang merupakan badan tertinggi dalam rangka dan juga menentukan dasar dan hala tuju TVET Negara, merupakan salah satu platform yang mana akan membawa ataupun memberikan direction kepada keseluruhan pelaksanaan dan juga pengoperasian program-program TVET di negara kita. So Majlis TVET Negara yang dianggotai oleh kementerian-kementerian yang berkaitan dengan TVET, ahli akademik dan juga daripada wakil-wakil daripada industri, dan di situlah merupakan platform yang tertinggi untuk melaksanakan direction ataupun hala tuju bagi pelaksanaan program TVET. Dan pencapaian-pencapaian dalam setahun kebelakangan ini, terutamanya apabila dasar TVET Negara itu sendiri merupakan salah satu antara aspek terbesar yang dapat kita realisasikan, di mana menjadi panduan dan juga rujukan kepada semua penyedia-penyedia program TVET untuk melaksanakan program-program TVET berdasarkan kepada acuan yang ditentukan berdasarkan kehendak dan juga keperluan industri. So selain daripada itu, dalam pelaksanaan program-program TVET juga, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku pengurusi Majlis TVET Negara sering memberi penekanan kepada penglibatan pihak industri terutamanya dalam pelaksanaan program TVET, di mana ini sangat penting dalam memastikan bahawa pelaksanaan program-program TVET yang disediakan oleh semua penyedia TVET, kita ada 1345 institusi TVET seperti mana yang selalu disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri, dan inilah sebenarnya yang menjadi antara perkara penting untuk mewujudkan sinergi antara institusi TVET ataupun penyedia TVET bersama dengan industri, bagi memastikan bahawa pelaksanaan program-program TVET ini sebenarnya akan menepati kepada kehendak dan juga keperluan industri itu sendiri. Dan dalam masa yang sama, Majlis TVET Negara juga memberi penekanan kepada akses kepada program-program TVET yang boleh disertai oleh semua lapisan masyarakat, sama ada daripada peringkat seawal umur 16 tahun sehinggalah kepada peringkat
semua peringkat umur dan juga segenap lapisan masyarakat. So accessibility ataupun kebolehcapaian program-program TVET ini sentiasa menjadi penekanan dan juga tumpuan oleh pihak kerajaan, terutamanya untuk memastikan bahawa aspirasi untuk kita memberikan ruang dan juga peluang penyertaan program TVET ini dapat disertai oleh segenap lapisan masyarakat bagi memastikan bahawa setiap lapisan masyarakat itu ada peluang dan juga potensi untuk meningkatkan kompetensi, kemahiran dan seterusnya membantu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Mendapat manfaat yang sewajarnya. Okey, saya juga nak pergi membangkitkan satu persoalan bersama dengan Tuan Azhar. Sebelum kita bercakap lebih panjang lagi berkaitan dengan apa yang ingin kita sentuh tentang merealisasi belanjawan 2025 ini. Saya juga mungkin ramai di luar sana juga yang menyuruh saya bertanya, mungkin ramai juga tidak mengetahui tentang kewujudan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara itu sendiri. Apakah fungsi dan peranan yang dimainkan oleh IKTBN Temerloh ini sendiri? Mangkali Tuan boleh memberikan sedikit pencerahan? Okey, terima kasih Datuk. Ya. So untuk maklumat Datuk Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Temerloh ni sebenarnya di bawah ILKBS, di bawah salah satu agensi latihan kemahiran di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Oh, okey. So untuk makluman semua penonton juga, bahawa di Malaysia ni kita ada 22 agensi latihan ILKBS yang menawarkan pelbagai program lah. So kita melatih belia-belia daripada lepasan SPM, dan kalau ikutkan mereka ni kita bagi peluang latihan kemahiran dan bermula daripada tahap 1 sehinggalah ke tahap 5. Ya, dan mereka ni akan menjadi tenaga mahir yang akan menyumbang kepada keperluan industri negara kita ni. Jadi industri memang memerlukan tenaga mahir ni, kan? Jadi daripada peringkat awal ni, maknanya daripada institusi latihan ni kita train daripada awal sehingga daripada tahap sijil ke tahap diploma dan juga ke tahap seterusnya. Sekarang ni dah berapa ramai anak-anak muda yang ada di IKTBN ni? Kalau di Temerloh saja kita ada hampir 600 orang pelajar. Tapi di bawah ILKBS untuk setahun employability ataupun dipanggil enrollment, enrollment adalah hampir 10,000. Dan keluaran setiap tahun dalam 4,000 ke 4,000 lebih ke 5,000 setahun keluaran daripada ILKBS graduate. Baik, banyak lagi persoalan yang akan kita kongsi nanti Tuan Azhar. Kembali semula kepada Dr. Muhammad Fazal. Kalau kita dengar daripada apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Keuangan ketika membentangkan belanjawan 2025, jelas bahawa penekanan diberikan kepada pendidikan yang bersifat TVET ini sebenarnya. Jadi apa komen daripada Dr. Muhammad Fazal sendiri bila kita bercakap tentang sektor pendidikan latihan teknikal dan vocasional TVET menerusi belanjawan 2025 ini? Okey. Saya rasa semua dapat lihat bahawa pengumuman dalam belanjawan 2025 itu secara signifikannya nampak tumpuan dan juga fokus yang diberikan oleh kerajaan kepada pelaksanaan program-program TVET. So secara spesifiknya di bawah Ikhtiar 41, di bawah pemerkasaan TVET itu sendiri ada pelbagai inisiatif yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. So ada lebih kurang 16 perkara yang telah pun dibentang dan diumumkan. So yang terbesarnya sudah pastilah peruntukan sebanyak 7.5 bilion berbanding dengan 6.8 bilion yang peruntukkan pada tahun 2024. Dan ini semestinya akan memberikan manfaat kepada 12 kementerian yang melaksanakan program TVET untuk memastikan bahawa pelaksanaan program-program TVET ini akan memenuhi ekspektasi dan juga keperluan industri. So saya pasti amount ataupun peruntukan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ini akan dimanfaatkan oleh institusi-institusi TVET di bawah 12 kementerian ini untuk memastikan bahawa pelaksanaan program-program mereka ni akan juga memberi tumpuan kepada bidang-bidang baharu, terutamanya bidang-bidang tujahan high growth high value seperti mana yang termaktub dalam NIMP dan juga NETR. So saya rasa ini juga akan memberikan suntikan kepada semua penyedia-penyedia TVET dan juga kementerian-kementerian yang berkaitan dengan TVET untuk melaksanakan rasionalisasi dan juga
semakkan semula kepada pelaksanaan program-program TVET di bawah agensi kementerian dan juga institusi masing-masing supaya dia akan terus seiring dan juga relevan dengan keperluan industri. Dan kalau kita lihat juga seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, peruntukan ini juga akan memberi tumpuan kepada beberapa perkara, termasuk juga dari segi peningkatan kerjasama dengan industri. So selain daripada itu juga bagi menyediakan peluang latihan dan juga program-program TVET kepada belia rentan terutamanya, termasuk juga golongan miskin bandar, golongan luar bandar, pedalaman dan juga kepada orang asli dan sebagainya. So dan dalam masa yang sama juga penekanan juga akan diberikan untuk membawa khidmat TVET ni kepada masyarakat. So saya rasa ini merupakan antara elemen penting yang akan memberikan manfaat kepada rakyat secara keseluruhannya, yang mana akan dapat melihat bahawa TVET ini bukan saja satu program latihan tetapi juga merupakan satu inisiatif yang besar selain daripada program latihan, tapi juga akan membantu masyarakat secara keseluruhannya menerusi program-program TVET itu sendiri, terutama yang akan memberikan manfaat kepada komuniti ataupun masyarakat setempat, termasuklah bidang-bidang seperti banda penyelenggaraan elektrik, kemudian plumbing dan sebagainya, yang juga akan memberikan manfaat daripada khidmat ataupun kemahiran-kemahiran TVET ini kepada masyarakat di lapangan nanti. Okey, saya ingin petik daripada apa yang Dr. Muhammad Faizal sebut barangkali Azan, iaitu terutama penambahan peruntukan belanjawan 2025 itu sendiri kepada 7.5 bilion seperti apa yang Dr. Muhammad Faizal sebut. Jadi apakah dengan tambahan peruntukan yang diberikan kepada memajukan ataupun menguatkan lagi ataupun memberikan satu semangat tambahan sebenarnya kepada pendidikan TVET di negara kita ini, apakah Tuan merasakan bahawa IKTBN juga sebenarnya terpaksa ataupun mesti berubah mengikut peruntukan tambahan yang telah pun diberikan itu? Ya, terima kasih Datuk atas soalan tu. So pertama sekali alhamdulillah kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani dan Perdana Menteri kita di atas, saya tengok belanjawan yang sangat holistik dan sangat menyeluruh, terutama untuk bajet kepada TVET ni sendiri seperti dibalakan Dr. Faizal, dan di mana peningkatan daripada tahun sebelum ni kan, hampir 0.7 bilion jugalah, bilion jugalah. So kalau dari segi impak kepada ILKBS ataupun daripada institusi latihan di bawah ILKBS ni, satu perkara yang sangat baiklah pada kita, kerana kita rasa dengan bagi kita dengan peruntukan tambahan ni, dan banyak perkara yang kita boleh lakukan, banyak perkara kita boleh buat, terutama dari segi pengurusan sumber manusia kita, di mana kita nak mantapkan pengajar kita. Kadang-kadang kita banyak berbelanja dari segi infrastruktur saja, tapi nampak ini peluang kita untuk tingkatkan lagi kepakaran mengajar kita, dengan mungkin dengan menghantar mereka ke kursus-kursus yang dia panggil persetujuan profesional, yang agak tinggi kos dia. Selain daripada itu, selain daripada peningkatan sumber manusia, kita juga akan tengok dari segi penambaikan kemudahan peralatan dan juga infrastruktur bangunan, classroom. Dan selain itu, dengan peningkatan ini juga kita boleh tambah baik kurikulum kita, kurikulum, and then kita akan tambah lagi, kita ada cadangan untuk tambah baik dari segi promosi dan juga aktiviti pelajar itu sendiri. Memang banyak sebenarnya, memang banyak bila melibatkan pertukaran yang besar, suatu dimensi yang lebih mencabar sebenarnya. Ya, saya nampak itu. Okey, saya juga dah dapat pandangan Dr. Muhammad Faizal tadi. Tadi pun Doktor menyentuh tentang apa yang perlu ditingkatkan sekarang ni. Antara faktor yang perlu dilihat secara serius adalah kerjasama dengan pihak industri. Itu merupakan satu isu yang penting dan menarik sebenarnya kalau mahu melihat bahawa program TVET negara ini akan mencapai matlamat yang diinginkan. Tapi setakat ini barangkali Dr. Muhammad Faizal, bagaimana Doktor melihat apakah pihak industri juga memberi kerjasama yang sewajarnya, ataupun masih lagi ada kelompongan ataupun kelemahan-kelemahan yang mungkin perlu dilihat secara serius oleh kedua-dua pihak? Ya, saya kira sebenarnya itu salah satu cabaran lah kepada ekosistem TVET bila kita bercakap soal kerjasama dan juga hubungan dengan industri.
Tetapi saya rasa dalam keadaan sekarang kita juga melihat kepada perkembangan yang positif berhubung dengan kerjasama dan juga jalinan yang dijalinkan antara penyedia TVET terutamanya dengan industri-industri terutamanya dalam bidang-bidang yang mana institusi TVET ataupun program-program TVET itu ditawarkan. So saya kira salah satu suntikan yang mungkin kita lihat dalam belanjawan 2025 ini juga adalah penekanan ataupun fokus yang diberikan untuk menarik dan juga menggalakkan penyertaan dan juga kerjasama dengan industri. So kalau kita lihat sebenarnya yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada juga mengumumkan geran padanan, dana geran padanan bagi program anak angkat LKA oleh industri. So ini mungkin mengambil contoh daripada apa yang telah pun dilaksanakan oleh Proton terutamanya yang bekerjasama dengan pihak Attack Melaka dalam bidang otomotif berimpak tinggi. So saya kira dengan pengumuman sebanyak 50 juta untuk dana geran padanan ini akan memberikan satu suntikan dan juga galakan kepada industri untuk bekerjasama dengan penyedia-penyedia TVET. Dan dalam masa yang sama saya kira juga pengumuman berkaitan dengan potongan cukai bagi menggalakkan syarikat-syarikat untuk menyumbang dan juga memberikan sumbangan peralatan kepada institusi-institusi TVET ataupun LKA yang berdaftar ini juga salah satu elemen penting yang akan memastikan bahawa industri ini akan sentiasa menjalinkan kerjasama dan juga bergiat aktif dalam pembangunan ekosistem TVET negara kita. Saya kira ini juga sebagai salah satu daripada perkara-perkara yang menjadi suntikan selain daripada apa yang kita lihat dalam pelaksanaan dan juga kerjasama industri sebelum ni. Sebab saya ingat kerjasama industri ini bukan saja dalam bentuk perkongsian peralatan dan juga kepakaran, tapi juga penglibatan aktif industri itu sendiri dalam pelaksanaan program-program TVET. Terutamanya macam disebut tadi, saya kira bila kita bercakap soal TVET, TVET ini berkait dengan pekerjaan. Jadi bila berkait dengan pekerjaan, salah satu elemen pentingnya ialah berkaitan dengan standard pekerjaan ataupun kita sebutkan occupational skill standard tu. So penglibatan industri dalam memformulasi ataupun membangunkan standard pekerjaan ini sebenarnya penting yang akan menjadi rujukan dan juga akan ditranslate kepada kurikulum latihan yang akan dilaksanakan oleh institusi-institusi TVET. So ini antara perkara utama yang akan membantu menggerakkan pelaksanaan program-program TVET yang dipacu ataupun mengikut acuan industri itu sendiri. Dan satu lagi mungkin yang akan terus diperkasakan saya percaya dalam pelaksanaan hubungan kerjasama dengan industri ini adalah penglibatan industri itu sendiri dalam pelaksanaan program TVET. So sebelum ni mungkin kita lihat bahawa ada beberapa platform di peringkat industri untuk mereka bergiat dan juga melaksanakan program TVET sendiri selain daripada oleh institusi TVET sedia ada. Sebelum tu Doktor, bila kita bercakap tentang kerjasama dengan industri itu sendiri, ada tak benda-benda ataupun perkara-perkara ataupun isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak industri sendiri dalam usaha untuk memperkasakan lagi latihan TVET yang dianjurkan, termasuklah apa yang dilaksanakan sekarang ini oleh IKTBN sebagai satu contoh? Sebab tu saya percaya salah satu elemen penting sebenarnya dalam pelaksanaan program TVET ialah pembangunan tenaga pengajar. So saya rasa itu juga yang selalu dibangkitkan oleh industri sebelum ni bila berlakunya contohnya bila ada isu-isu yang bersangkutan dengan isu mismatch contohnya. So salah satu elemen ataupun faktor yang mungkin selalu disebut selain daripada berkaitan dengan peralatan ataupun mesin-mesin yang digunakan untuk pelaksanaan program juga adalah berkaitan dengan kepakaran ataupun tenaga pengajar itu sendiri. Jadi ini merupakan selalu salah satu perkara penting yang perlu dilihat dan juga perlu diperhalusi. Dan saya percaya antara kolaborasi dengan institusi TVET dan juga kerjasama dengan industri, salah satu yang ditekankan adalah untuk perkongsian kepakaran itu sendiri. Jadi maknanya antara pihak industri itu sendiri kolaborasinya adalah termasuk juga dari segi pembangunan tenaga pengajar itu, yang mana tenaga pengajar salah satu termasuk inisiatif ni adalah untuk mereka berattach di industri. Selain daripada tenaga pengajar yang mungkin boleh dibawa daripada industri itu sendiri dalam institusi TVET. So sinergi sebegini sebenarnya merupakan perkara penting lah untuk membantu pembangunan tenaga pengajar itu sendiri. Bila kita sebut tentang sinergi kerjasama Tuan Azian di antara institut latihan dengan industri itu sendiri, apakah
pihak ASEAN sendiri selaku pengarah di IKTVN Temerloh menghadapi masalah ataupun sebenarnya kerjasama itu berjalan dengan begitu menarik sekali, dan barangkali ramai juga ada penonton-penonton di luar sana yang ingin mengetahui apakah keistimewaan bidang TVET yang ditawarkan oleh ILKBS ini. Okey Datuk, terima kasih Datuk. So sebenarnya institusi latihan TVET ni dengan industri kita boleh anggap macam Pepatah Melayu kata tahun dan tebing saling memerlukan. Betul? Jadi kalau kita ikutkan lah, sekarang ni peranan industri ni sangat-sangat penting dalam nak membantu kita ke arah nak melahirkan pelajar-pelajar atau graduan yang memiliki kompetensi yang diperlukan oleh pihak industri. Macam Encik Fazal kata tadi, kadang-kadang kita lihat, kita takut dari segi apa yang kita lahirkan graduan ni tidak menepati kehendak industri. Itu yang kita bimbang tu. Jadi peranan kita bersama industri ni sangat penting. Jadi untuk maklumat Datuk lah dan semua, hubungan antara pihak institusi dan industri bagi pihak saya lah setakat ni sangat baik lah. So kita banyak bekerjasama dengan industri yang besar, di mana mereka ni akan membantu kita terutamanya dari segi tadi macam disebutkan tadi, dari segi kurikulum, pembangunan kurikulum, di mana mereka ni akan datang ke tempat kita dan membantu kita dalam menambah baik kurikulum yang kita buat, yang telah sedia ada untuk tambah baik supaya memenuhi kehendak mereka. Dan bila kita dah dapat tahu keperluan yang diperlukan, maka kita boleh tambah baik dan kita boleh merancang mungkin dari segi penambahan keperluan peralatan kan, and then mungkin kita terlepas pandang perkara yang sepatutnya kita ajar. Jadi perkara itu boleh dikongsikan oleh pihak industri. Dan saya nampak ini, perkara ni sangat menarik dan sangat baik, dan kita juga dengan industri kita akan buat kerjasama yang strategik, dan juga kadang-kadang dan kita ada juga buat MOU bersama mereka. Dan perkara ni berterusan lah. Setiap tahun kita akan ada satu KPI juga kepada pihak institusi di bawah LKBS ni untuk memastikan kita mesti adakan hubungan dengan industri dengan mengadakan MOU ni. Antara bidang, macam soalan saya tadi lah, apakah bidang antara keistimewaan bidang yang ditawarkan di ILKBS? Okey Datuk, untuk di LKBS ni, sebenarnya di LKBS ni kita ada 22 buah institusi, dan kita ada 14 bidang utama. So bidang utama ni merangkumi kalau yang kita ada soft skill dan hard skill. Kita ada bidang otomotif, kita ada bidang mechanical, kita ada bidang electrical, electronics, dan marine. Itu dari segi hard skill lah. Dan kita ada dari segi soft skill, macam kita ada bidang hospitality, kita ada bidang pembuatan makanan, and then kita ada bidang kecantikan, kosmetologi tu. So dari segi tenaga pengajar tak ada masalah sebenarnya? Setakat ni kita tidak ada masalah di segi tenaga pengajar, dan hanya dari segi kita kena sentiasa bekerja sama dengan industri dari segi untuk memantapkan kepakaran mereka tu. Nampak. Dan selain itu, untuk makluman Datuk juga, di KBS ni special kita ni, kita di bawah Kementerian Belia dan Sukan, dan sewajarnya lah kita hala tujunya kursus-kursus yang kita tawarkan menjurus kepada sukan juga. Jadi dalam di Kementerian Belia dan Sukan pada tahun depan kita ada perancangan untuk melaksanakan kursus-kursus berkaitan sukan. Ini memang hala tuju KBS lah. Di mana pada tahun depan kita akan adakan kursus-kursus terapi sukan di 22 buah institusi LKBS ni. Dan selain daripada itu, kita akan juga kembangkan juga sukan khusus berkaitan dengan penyelenggaraan fasiliti sukan, dan juga kita kembangkan juga berkaitan dengan sukan berkaitan golf. Jadi kursus baru ni bergantung, kita tengok bajet pun banyak. Jadi banyak benda kita tambah lagi kursus yang baru. Bila kita sebut tentang kursus-kursus yang ditawarkan di pusat-pusat latihan TVET ini sendiri, barangkali Datuk Muhammad Fazal, apa yang Majlis TVET Negara laksanakan ataupun lakukan untuk memastikan bahawa kursus-kursus yang ditawarkan itu sebenarnya betul-betul memenuhi kehendak industri semasa? Jadi apakah Majlis TVET Negara juga sebenarnya sentiasa memberi
komen ataupun sentiasa memberi bimbingan untuk pusat-pusat latihan ini memperkenalkan kursus-kursus yang mungkin amat diperlukan oleh industri kita? Merujuk kepada apa yang Datuk suarakan dan juga bangkitkan tadi tu, saya kira penyedia TVET juga sedia maklum bahawa dalam dasar TVET Negara 2030 salah satu trust yang kita sediakan adalah untuk kualiti, peningkatan kualiti kepada program-program. So dalam konteks ini saya kira antara perkara-perkara yang perlu dilihat adalah untuk semua penyedia TVET untuk sentiasa update program-program TVET yang ditawarkan supaya dia selaras dengan keperluan dan juga ekspektasi terutamanya di pihak industri lah. Dan dalam konteks ini saya kira di peringkat Majlis TVET Negara juga satunya dalam ekosistem TVET kita ni sebenarnya dia meliputi program-program yang pelbagai. So macam tadi Cik Azian ada sebutkan di ILKBS sendiri. So ada bidang-bidang tumpuan yang diberikan. So begitu juga dengan kementerian-kementerian lain. So dalam ekosistem TVET kita ada lebih daripada 4,000 program yang bermula daripada tahap yang paling asas, tahap 1 sehinggalah kepada tahap yang tertinggi dalam ekosistem TVET kita. So daripada seawal umur 16 tahun sehinggalah tak ada limit umurnya, termasuk juga kepada bakal pesara dan sebagainya yang boleh mengikuti program-program TVET. Jadi seharusnya dan semestinya program-program ini dipelbagaikan selain daripada tumpuan yang kita sebutkan tadi tu, selain daripada bidang-bidang baru, bidang-bidang tujahan baru di bawah high growth high value, kita juga melihat juga kepada program-program sedia ada, termasuk juga bidang-bidang soft skill yang juga menjadi tumpuan dan juga keperluan di peringkat komuniti, termasuk juga jahitan, solekan dan sebagainya. Seperti mana juga kita beri tumpuan kepada program-program yang berimpak tinggi, program-program baru yang berimpak tinggi termasuk cyber security, artificial intelligence, advanced material ataupun bahan termaju, termasuk juga bidang pertanian yang akan kita bawa dan kita angkat, termasuk juga dari segi automasi pertanian dan juga peternakan serta mekanisasi ladang. So semua ini akan juga sentiasa diberi perhatian dan juga untuk memastikan bahawa keperluan dalam bidang-bidang ini akan sentiasa dipenuhi dan juga sediakan oleh penyedia-penyedia TVET. Dan dalam masa yang sama juga kita menyediakan, bila kita sebutkan untuk bidang-bidang ini sudah semestinya akses tu yang menyeluruh kepada semua talent ataupun bakat-bakat yang kecenderungan ni kita tahu sebab tiap orang ada dia punya minat dan kecenderungan masing-masing. Jadi program-program ini termasuk juga sehinggalah kepada program-program sukan tadi, termasuk e-sport. So antara program-program juga yang akan memberi ruang dan juga peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk mereka meneroka bidang yang mereka minati dan seterusnya bidang-bidang ini akan membantu mereka untuk dapatkan pekerjaan. So tumpuan tu menyeluruh lah. Okey, kita akan sama lagi Dr. Muhammad Faizal dan juga Tuan Azian ya. Tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang ataupun ketika ini berkesempatan bersama kami di program Ruang Bicara ini, anda juga kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini, iaitu TVET, jawapan kepada keperluan industri. Jadi gunakanlah talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 0326979768. Kita rehat dulu. Hari ni, kamu kena kongsi perkara yang paling penting di sekolah. Kita boleh mula dengan... Perkara yang paling penting di sekolah adalah sikat saya. Pengasah pensel saya. Beg saya penting untuk membawa buku-buku sekolah. Saya nampak handsome. Hey! Jangan gelak. Hakim? Hakim pula macam mana? Hakim rasa yang paling penting kat sekolah ni kawan-kawan Hakim. Bermain sama-sama, makan sama-sama, belajar pun sama-sama. Kalau saya sedih, kawan-kawan saya selalu buat saya ketawa.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang TVET, jawapan kepada keperluan industri. Dan topik ini dipilih kerana kita ingin meneruskan isu merealisasikan belanjawan 2025. Mungkin kita sembang-sembang tadi, Tuan Azlan, ya. Mungkin ramai juga di luar sana yang mungkin berminat sebenarnya untuk mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan di IKTBN dan juga di lain-lain institusi latihan sebenarnya. Tetapi apakah ada syarat-syarat yang ditetapkan, kelulusan-kelulusan tertentu yang diperlukan sebelum mereka dapat diterima untuk belajar di IKTBN sebagai satu contoh? Ya, Datuk. Untuk kebiasaannya memang biasanya selepas pelajar mendapat putusan SPM kebanyakan dah mereka akan mengisi UPU dan juga UPTVET untuk masuki ke institusi pengajian lah, sama ada bidang akademik ataupun kemahiran. Tapi untuk makluman semualah, untuk kemasukan di LKBS ni sebenarnya pada masa sekarang ni kita memang pengambilan syarat dia agak rendah. Sekurang-kurangnya mereka ni boleh membaca dan menulis. Memang kita cuba bagi peluang kepada belia-belia di luar sana untuk peluang masuk ke bidang TVET ni. Kerana kita rasa keperluan negara ni sangat besar dalam memerlukan tenaga mahir ni. Kerana kita percaya mereka ni boleh dibentuk. Mungkin dari segi akademik tu mereka mungkin agak lemah, tetapi dari segi skill tu kita boleh latih mereka ni, tidak ada masalah. Saya ingat pihak industri pun selalu bersama kita kerana keperluan tenaga kerja tu bagi mereka kadang-kadang dari segi teorinya mungkin tidak perlu terlalu tinggi. Hanya mereka ni boleh dilatih untuk melaksanakan kerja-kerja di industri tu. Dan kita nampak benda ni akan memberi peluang yang lebih besar lah kepada pelajar dan belia-belia di luar sana untuk sambung ke aliran TVET ni, saya nampak. Ada juga Dr. Muhammad Fazal yang membangkitkan tentang gaji selepas pelajar-pelajar tersebut menamatkan pengajian dan mula memasuki pekerjaan di industri-industri yang tertentu lah, yang mengikut kemahiran dan kebolehan mereka. Tetapi ada yang membangkitkan tentang isu gaji yang mungkin masih lagi dilihat tidak selari dan selaras dengan kelulusan dan kemahiran yang mereka peroleh itu. Komen sikit lah. Salah satu cabaran sebenarnya ialah gaji permulaan lah terutamanya. Cuma beberapa inisiatif dan juga usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan telah pun mula untuk mendekatkan dan juga memastikan bahawa pihak industri mengiktiraf kelayakan, kekompitenan dan juga kepakaran yang ada kepada graduan-graduan TVET itu untuk diberikan gaji yang sepadan dengan kemahiran dan juga kelayakan yang mereka miliki. Sebab tu dari segi tahap-tahap kemahiran berdasarkan kepada contohnya pada sijil kemahiran Malaysia tahap 1, 2, 3 sehinggalah kepada tahap yang tertinggi 5. Malah sekarang ni dari segi pengiktirafan dan juga kelayakan tu sedang dalam usaha untuk ditingkatkan kepada tahap-tahap berikutnya. Cuma satu di peringkat penyedia TVET, salah satu elemen penting juga yang sekarang ni juga diberi penekanan adalah untuk memastikan bahawa kemahiran, kepakaran dan juga kekompitenan tenaga pelajar-pelajar itu akan terus dipertingkatkan selaras dengan keperluan dan juga kehendak industri. Salah satunya ialah untuk kita galakkan kepada penyedia TVET, dan inilah sebenarnya yang sedang dilaksanakan oleh penyedia TVET untuk memberikan nilai tambah ataupun value added kepada pelajar-pelajar TVET menerusi persijilan profesional ataupun persijilan industri tadi. So ini akan memberikan keyakinan kepada pihak industri bahawa tahap kekompitenan dan kemahiran pelajar-pelajar ini adalah bertepatan dengan apa yang mereka perlukan, selaras dengan persijilan industri ataupun persijilan profesional yang mereka ataupun yang pelajar-pelajar ini perolehi dalam pelaksanaan program-program TVET. So ini akan memberikan nilai tambah kepada pelajar-pelajar. Seterusnya untuk memastikan bahawa pihak industri mengiktiraf kepakaran mereka, dan di akhirnya industri akan menyediakan ataupun memberikan gaji yang sepadan, dan di mana gaji yang selalu disebutkan oleh Yang Makbul Timbalan Perdana Menteri sendiri, gaji-gaji premium kepada pelajar-pelajar ataupun graduan TVET ini berdasarkan kepada kelayakan yang mereka ikuti, tahap berdasarkan kepada tahap yang telah pun mereka perolehi lah semasa latihan mereka. Setakat ini dah berapa ramai daripada pelajar-pelajar daripada IKTBN Temerloh yang sudah pun
keluar daripada kursus ataupun menamatkan kursus mereka, ataupun sebenarnya mereka masih lagi mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan, belum lagi ada yang keluar ataupun menamatkan pengajian mereka? Macam ni tu. Setiap tahun macam di Temerloh lah. Kita ada sekarang ni kita ada lebih kurang 600 orang lah. So silih berhentilah setiap tahun. Kita ada satu tahun ada 2 kali pengambilan. So ada yang keluar, ada yang masuk. So keluaran kita dalam setahun tu dalam mencapai hampir 300. So mereka ni akan memenuhi pasaran tenaga kerja di luar sana lah, yang diperlukan oleh Pemdasi. Setakat ni untuk makluman Datuk, kalau untuk ILKBS lah, saya baca untuk ILKBS, di mana keluarannya hampir 4,000 lebih setahun lah. Kadar dipanggil employability tu dalam 95%. Sangat tinggi. Jadi benda ni memang boleh dikatakan kita membantu negara dalam melahirkan ramai tenaga mahir ni. Dan perkara ni kita akan teruskan lah. Dan kita percaya selain bantu belia, dan bila mereka ni masuk dalam bidang TVET, dan kita percaya bidang TVET ni sangat menjamin peluang pekerjaan. Tapi macam Dr. Faizal sebut tadi, mungkin dari segi gaji kan. Saya nampak dalam bajet yang baru ni pun ada dimaklumkan bahawa pada bulan Februari tahun depan akan mula gaji baru, minimumnya 1,700. Tetapi untuk graduan LKBS, purata gaji kita yang sekarang lah, hasil untuk tahun 2023 lah saya baca, purata keluaran keseluruhan tu daripada 4,000 tu, survey yang kita kajian buat, mendapati purata gaji dah 2,000 lebih. Melepasi daripada tahap minimum tu lah. Itu Alhamdulillah kita nampak. Maknanya industri ni bersedia membayar satu nilai yang baik, sekiranya mereka ni memenuhi keperluan industri itu. Macam pelajar-pelajar yang berada di IKTBN Temerloh sini bukan dari Pahang saja, tetapi dari seluruh negara dari seluruh negara tu. Sebaiknya kita itulah sama juga di tempat lain juga. Kadang-kadang memandangkan kursus yang tawarkan berbeza. Ada tempat tidak ada bidang otomotif. Kalau di Temerloh tu memang ada bidang otomotif. Dan kita banyak ada kerjasama dengan industri besar lah berkaitan otomotif. Saya tertarik hati Dr. Muhammad Faizal. Tadi pun doktor ada menyebut bahawa ialah kita terpaksa berhadapan dengan the so-called new technology lah. Misalnya sebagai teknologi AI yang begitu hebat diperkatakan, termasuklah penekanan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri supaya teknologi AI ini didedahkan kepada pelajar-pelajar, kepada anak-anak muda kita, supaya mereka juga akan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pakar-pakar teknologi daripada luar negara. Jadi apakah peranan yang dimainkan oleh pihak Majlis TVET negara sendiri dalam menggalakkan pendidikan bersifat AI, new teknologi dan juga AI ini, Doktor? Satunya dalam mesyuarat Majlis TVET negara, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku pengurusi selalu menekankan kepada kepentingan terutamanya artikulasi termasuk pelanjutan program-program ni ke tahap yang tertinggi. Seperti mana kita sebutkan tadi, program-program yang berimpak tinggi ni termasuk high growth high value ni juga memerlukan dari segi tahap yang tertinggi yang membolehkan untuk graduan-graduan TVET ini dapat meningkatkan kompetensi masing-masing. Jadi daripada situ kita lihat dari segi artikulasinya program-program seperti mana yang dilaksanakan daripada tahap sijil sehinggalah sebenarnya pelajar-pelajar TVET ataupun graduan TVET ni mereka terus berupaya untuk meningkatkan kemahiran ke tahap yang tertinggi, termasuk juga di institusi-institusi sama ada di MTUN. Kita ada 4 MTUN, termasuk juga satu lagi UniKL, dan juga sekarang ni Universiti Selangor, yang mana juga akan melengkapkan ekosistem TVET kita kepada tahap yang tertinggi. So itu satu. Kemudian yang kedua, galakan dan juga tumpuan kerajaan kepada bidang-bidang baru ini disokong oleh beberapa elemen, termasuk juga pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, yang mana sebelum ni telah pun mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak 200 juta untuk memberikan tumpuan kepada program-program high growth high value, termasuk bidang-bidang yang kita sebutkan tadi lah, artificial intelligence, cyber security, advanced material, kemudian mekanisasi ladang, automasi pertanian dan juga
penternakan dan sebagainya. So dengan galakan dan juga sokongan daripada kerajaan ini akan membolehkan penyedia-penyedia TVET untuk mereka revise kembali, menyemak kembali pelaksanaan program-program TVET, dan sekiranya bertepatan dan juga terdapat dari segi permintaan dan sebagainya, akan menyokong industri ini. Mereka akan terus menawarkan program-program yang berimpak tinggi ini sebagai sokongan dan juga bagi memastikan bahawa aspirasi untuk menawarkan program-program yang berimpak tinggi dapat kita realisasikan dan seterusnya dapat membantu menyokong kepada pembangunan ekonomi negara seperti mana yang telah pun digariskan dalam NETR dan juga NIMP. Tapi satu persoalan yang juga saya nak dapatkan pandangan daripada Dr. Faizal lah. Apakah Majlis TVET negara juga melihat kepada isu sekiranya kita melaksanakan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan TVET ini, akan timbul masalah di masa-masa yang akan datang di mana tenaga pekerjaan itu ataupun tenaga pekerja itu melebihi daripada permintaan yang kita mahukan. Ya. Sebenarnya itulah elemen penting yang perlu dilihat antara supply dan demand tadi tu. Yes. So dalam konteks ini sebenarnya salah satunya tadilah kepentingan untuk sinergi antara pihak industri dan juga dengan pihak penyedia TVET. So saya bagi contoh sebelum baru-baru ni Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri telah pun mengadakan lawatan ke Kulim High-Tech Park contohnya bagi melihat sendiri dari segi keperluan tenaga kerja yang ada di Kulim High-Tech Park tersebut, dan dalam masa yang sama akan melihat kepada soal penawaran dan juga permintaan bagi tenaga kerja di sana, termasuk juga secara spesifiknya bidang-bidang apa yang diperlukan dan tahap mana yang diperlukan. So daripada situ juga sebenarnya akan memberikan petunjuk penting sebenarnya kepada penyedia-penyedia TVET untuk memastikan bahawa pelaksanaan program satu bertepatan dengan industri, termasuk juga bertepatan ataupun mesh, mengelakkan mismatch ni bukan saja dari segi kompetensi tetapi juga dari segi bilangan seperti mana yang Datuk sebut tadilah, bagi memastikan bahawa apa yang disediakan oleh institusi TVET tadi tu dari segi tahap kemahirannya, bilangannya itu adalah bertepatan dengan keperluan industri. Dan saya ingat model sebegini juga sebenarnya akan juga berlaku di lain-lain, sebab kita sekarang ni berada dalam zon-zon ekonomi di Johor terutamanya contohnya, juga ada special economic zone yang juga akan melihat kepada keperluan spesifik bidang-bidang berdasarkan kepada keperluan setempat di situlah. So, apakah pihak Tuan Azian juga melihat ini sebagai satu perkara yang perlu diberi perhatian yang serius sebenarnya sebelum merangka sebarang bentuk kursus yang ingin ditawarkan? Ya, betul Tok. Saya nampak benda-benda tu memang perkara tu perlu kita study dulu. So kadang-kadang kita perlukan input juga. Jadi peranan ialah penting, peranan Majlis TVET negara ni dalam untuk membantu kita memaklumkan si data-data keperluan tenaga kerja kan, dimaklumkan di MTVET pun akan ada pelarasan si data-data keperluan pekerjaan yang diperlukan. Jadi perkara ni penting bagi kita untuk kita ambil maklum dan kita perancangan hala tuju kita. Kerana ada setengah kursusnya kita rasa bukan kita, mungkin bila kita laksanakan kita bimbang tidak ada pasaran untuk mereka. Tetapi biasanya sebelum kita buat kursus baru, kita akan buat kajian untuk kajian kepulih pasaran tu kita akan buat. Dan biasanya untuk kajian kepulih pasaran, biasanya kita akan berunding bersama dengan pihak industri sebenarnya, keperluan mereka tu macam mana. Dan macam tadi industri sukan. Sebenarnya memang kita dari segi macam kita kekurangan dari segi KD apa semua kita terpaksa ambil daripada luar. Kan, jadi keperluan tenaga kerja tu ada. Jadi kita nampak di situ daripada kajian kita nampak keperluan untuk menambah tenaga mahir atau tenaga pakar untuk membantu tenaga kerja untuk bidang-bidang macam ni. Termasuk juga industri lain juga tu. Banyak benda-benda yang kita sebelum kita lakukan, kita akan buat kajian dulu. Mesti buat kajian. Kalau tidak, kita bimbang dia akan menjadi satu kerugian pada dana kerajaan jugalah. Kan? Kerana bila kita dah buat dengan tempoh masa pelaburan yang kita buat, terutamanya kalau di LKBS ni, kelebihannya adalah mereka ni percuma je. Tiada yuran percuma. Tiada yuran maksudnya. Daripada tahap 1 sampai ke tahap 3, ataupun kalau dia LKBS sehingga tahap 4 mereka percuma. Makan minum disediakan dan elon dibagi.
Sorry to ask soalan ini sebenarnya bila Tuan Azyan menyebut tentang latihan-latihan yang disediakan. Macam golf tu apa? In the end of the day mereka tu nak jadi apa sebenarnya? Dilatih untuk jadi apa? Pemain golf atau caddy? Caddy. Untuk makluman Datuk dan ni sebenarnya yang kita latih sekarang ni di Akademi Golf kita di bawah LKBS ni melatih untuk mereka menjadi caddy lah. So keperluan tu banyak kan, kerana kadang di segi banyak kita dimaklumkan banyak sekarang ni menggunakan tenaga kerja luar. Ya, betul. Kan? Jadi keperluan tu ada tu. Jadi kalau kita ambil anak-anak muda kita sekarang ni kan, yang kadang-kadang kita rasa mereka ni mungkin kurang pendedahan ataupun kita tak tahu kan. Jadi peranan KBS selain daripada melatih ni, kita pun promosi juga kan untuk anak-anak muda kita ni. Dan kursusnya pun tak panjang tu, dalam 3 bulan macam tu. Itu macam boleh terus sekarang bekerja. kita saksikanlah teknologi sukan. Okey, menarik juga. Dan latihan-latihan dari segi apa? Ada selain daripada untuk menjadi caddy tu, memang latihan untuk menjadi golfer tak adalah. Secara tak langsung mereka pun boleh jadi golfer juga. Secara tak langsung. Sebenarnya kadang mereka ni lebih expert daripada orang yang bermain golf tu. Betul. Sambil kena latih semua. Dipelawan cara mainan, cara tentukan macam mana. Macam-macam dari segi komplit tentang golf tu sendiri. Apa pandangan Dr. Muhammad Fazal sendirilah? Yalah, kita faham bahawa cabaran memang banyaklah sebenarnya ya, bila kita bercakap tentang pendidikan TVET ini. Tetapi dalam jangka masa yang ditetapkan sehingga 2030 untuk mencapai matlamat yang diinginkan itu, apakah Doktor merasakan bahawa jangka masa itu sebenarnya boleh kita capai, matlamat itu boleh kita penuhi sebenarnya? Sebenarnya dasar TVET negara 2030 menggariskan untuk fasa 1 ni bagi pembangunan ataupun pemekasaan TVET sehingga tahun berkenaan. Dan Yang Maklumat Timbalan Perdana Menteri sendiri sebenarnya pun telah mula menekankan untuk pembangunan sehingga kepada tahun 2050. So jadi untuk sehingga kepada 2030 sebenarnya dalam dasar TVET negara telah pun menggariskan 5 teras, 23 strategi dan 67 inisiatif utama. Dan kalau kita lihat daripada teras 5 teras yang saya sebutkan tadi itu, sebenarnya dia banyak berkisar kepada isu-isu dan juga cabaran yang telah pun dihadapi sekian lama oleh ekosistem TVET kita, termasuk juga isu tadbir urus contohnya, berkaitan dengan governance dan tadbir urus yang meliputi kementerian-kementerian yang bersangkutan dengan TVET. Yang keduanya berkaitan dengan soal kualiti dalam pelaksanaan program TVET, termasuk juga dari segi penerimaan dan juga dari segi penyelarasan kepada program-program TVET bagi memastikan program-program TVET yang dilaksanakan ini dapat diterima bukan sahaja di peringkat negara kita tapi juga di peringkat antarabangsa. Dan selain daripada itu juga dasar TVET negara 2030 turut memberikan penekanan kepada aspek kerjasama dengan industri seperti mana yang kita bincangkan tadi, menerusi kerjasama industri yang lebih komprehensif. Dan selain daripada itu juga melihat kepada model pembiayaan yang mampan. Selain daripada antara elemen utamanya ialah untuk kita melihat kepada aspek penyenamaan kepada TVET itu sendiri. Sebab sebelum ni TVET dilihat sebagai bidang terakhir ataupun tempat terakhir untuk pelajar-pelajar terutamanya lepasan sekolah untuk melanjutkan pelajaran. Tapi dengan penekanan yang diberikan kepada TVET, sekarang ni TVET dilihat sebagai pilihan utama kerjaya. So dari pelajar-pelajar yang mungkin tiada kelulusan SPM ataupun pelajar-pelajar cemerlang, asalkan mereka ada keinginan, ada minat dan juga ada kecenderungan untuk suatu bidang dalam TVET, mereka ini berpeluang untuk mengikuti program TVET daripada tahap seperti mana yang kita sebut tadilah, tahap yang asas sehinggalah kepada tahap yang tertinggi. Jadi ruang dan juga peluang itu terbuka untuk pelbagai program yang disediakan dalam TVET. Saya juga tertarik hati sebenarnya Doktor, daripada apa yang Doktor sebut dan juga apa yang ingin kita capai sebenarnya melalui pendidikan TVET ini. Kita bercakap tentang keperluan industri, perubahan keperluan industri. Mereka memerlukan tenaga-tenaga kerja yang berkemahiran tinggi sebenarnya. Jadi apakah itu juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat, terutamanya kepada institusi-institusi latihan sendiri untuk melahirkan tenaga-tenaga kerja seperti apa yang dimaukan ataupun diinginkan oleh pihak industri? Saya kira itulah apa yang kita garap dalam dasar TVET negara, sebab kita ada kepelbagaian dalam penyedia TVET
dan juga kepelbagaian program seperti mana yang kita bincang tadi. Jadi sebenarnya kita bermula daripada seawal umur 16 tahun contohnya yang laksanakan sama ada di Giat Mara, di College Vocational dan juga di beberapa institusi TVET lain, yang mana mereka ni akan juga secara berterusan boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya, sama ada di LP, di IKM, di IKBN dan sebagainya, sehinggalah kepada peringkat yang tertinggi yang ada dalam sistem artikulasi kita tu, dalam sistem TVET kita, sampailah ke peringkat di Universiti Kuala Lumpur contohnya, untuk melanjutkan pelajaran dalam ke tahap 6, 7 dan 8 seterusnya. Jadi bila kita bercakap soal high TVET, so kita dah ada penyedia TVET yang boleh melaksanakan ataupun yang menyediakan, menawarkan program-program yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar TVET ini sendiri. Jadi dari segi ekosistem TVET kita, saya kira kita telah ada artikulasi yang cukup jelas bagaimana pelajar-pelajar TVET ini boleh bermula dan juga mereka boleh mengikuti program-program sehingga tahap yang tertinggi. Dan saya kira ini juga salah satu antara elemen menarik sebenarnya dalam TVET, sebab kita ada juga beberapa contoh kita punya pelajar-pelajar yang mengikuti program-program TVET ini yang telah pun melanjutkan pelajaran, termasuk juga kalau kita sebutkan pelajar yang mungkin bukan dalam aliran TVET sendiri, bermula dengan pelajar tahfiz. So itu antara yang diberikan penekanan juga oleh Majlis TVET Negara, oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri, untuk memberi ruang kepada pelajar-pelajar tahfiz ataupun daripada madrasah ini untuk masuk dalam aliran TVET. Dan ini telah pun dibuktikan di mana telah ada ramai pelajar-pelajar ini yang lepasan daripada tahfiz tadi mengikuti program-program, termasuk juga dalam bidang aviation, dan mereka ni telah pun sebahagiannya telah pun menamatkan latihan dan ada yang bekerja di luar negara. So itu telah pun kita bawa beberapa ikon-ikon yang telah pun bekerja di luar negara, asalnya daripada pelajar-pelajar tahfiz ini, mengikuti program TVET dalam bidang aviation, terutamanya di Universiti Kuala Lumpur contohnya. Kita bawa untuk mereka memberi penerangan dan juga mereka menjadi sebagai sebahagian daripada ikon TVET lah yang boleh kita tonjolkan untuk menarik penyertaan yang lebih ramai. Okey, kita sampai di penghujung Tuan Azan, ada lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Jadi di penghujung ini mungkin ada harapan yang ingin anda lontarkan kepada penonton-penonton kita, terutamanya kepada anak-anak muda yang mungkin berminat sebenarnya untuk mengikuti kursus-kursus TVET ini, dan apa pesanan dan juga harapan anda kepada mereka? Okey Datuk, saya mungkin merujuk kepada bajet yang 2025 yang telah dibentangkan. Saya nampak peluang yang diberikan dalam bajet itu terutamanya kepada pihak industri untuk bersama dengan institusi TVET ini tidak boleh dilepaskan. Terutama dari segi, saya tengok dari segi program anak angkat ILKBS, buat ILKA, di mana peruntukan 50 juta yang perlu dimanfaatkan, saya nampak. Dan perkara ni kalau kita gunakan dengan baik, maka kita boleh ambil peluang mana di antara industri dan institut menambah baik banyak perkara di situ. Sebenarnya dari segi sumbangan korporat industri, di mana dalam bajet disarankan juga sekiranya pihak industri ada menyumbang pakatan baru pada institut latihan, dia akan mendapat potongan cukai. Itu satu peluang juga tu untuk kita bekerja sama dengan lebih baik dengan pihak industri. Dan satu lagi yang menarik tentang latihan industri, di mana dalam bajet dinyatakan terdapat GLC yang akan jadi peneraju untuk latihan industri. Itu sangat baik. Kita nampak ni peluang kita untuk bekerjasama, di mana pelajar-pelajar kita boleh pergi ke industri tersebut, saya nampak lah. Dan saya alu-alukan remaja bila-bila yang ada di luar sana untuk mencuburi bidang TVET, dan peluangnya pekerjaan amat baik. Betul bagi saya. Okey, 2 minit saya berikan peluang juga kepada Dr. Muhammad Faizal di penghujung ini. Okey, terima kasih Datuk. Saya kira belanjawan 2025 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri sebenarnya merupakan satu sokongan kepada dasar TVET negara 2030. Jadi apa juga strategi, apa juga trust dan juga inisiatif yang digariskan sebenarnya terangkum dalam dasar TVET negara ini telah pun diberi perhatian oleh kerajaan. Sebab tu saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri waktu pengumuman belanjawan terutamanya di bawah Ikhtiar 41 pemerkasaan TVET tu bermula dengan dasar TVET negara 2030. Jadi ini merupakan salah satu daripada
perkara penting yang pastinya akan disahut oleh semua dalam ekosistem TVET kita, termasuk juga oleh industri dan juga oleh penyedia-penyedia TVET, untuk memastikan bahawa pelaksanaan program TVET ini akan sentiasa ditambah baik, diperkasakan, dan seterusnya akan menjadi salah satu elemen penting kepada pembangunan negara dalam masa semasa dan juga yang akan datang. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Faizal Tokeran, Ketua Sekretariat di Majlis TVET Negara, dan juga kepada Tuan Azian Husin, iaitu pengarah IKTBN Temeloh, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Segala-galanya sebenarnya telah pun disebut, diperkatakan, dan saya percaya sebenarnya kalau usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri, terutamanya dengan kewujudan Majlis TVET Negara sendiri, sudah pastilah akan memberi satu dimensi yang mungkin lebih menarik, lebih kukuh sebenarnya untuk meletakkan pendidikan TVET ini kepada tahap yang sewajarnya, dan sudah pastilah ianya akan menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang mungkin dapat memenuhi kehendak industri, bukan saja sekarang tetapi di masa-masa yang akan datang. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami sebut dan kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih.